Usia Puan Cemara untuk umur ibu masih terselah ayu antara yang menjadi siulan. Siapa yang mendengar lagu kumpulan Exist pasti teringat kenangan mengusik jiwa. Vokalisnya Izzat Lazim memulakan bidang nyanyian menggantikan penyanyi asal Mamat pada tahun 1995 menerusi album Diamu Gunung Berapi. Ketika itu Izzat berusia 16 tahun, masih muda remaja. Biarpun sudah bergelar artis solo, kini Izzat masih aktif menyanyi. Ada yang tidak mengenali Crystal? Kumpulan anak remaja ini menampak di dalam industri muzik tanah air pada tahun 1999. Vokalisnya Muhammad Razlan Muhammad Yusof atau Lan Crystal ketika itu baru berusia 14 tahun. Lebih senang dikenali sebagai Lan Solo, kini dia kembali bersama kumpulan Crystal X. Di studio bersama Izzat dan Lan Solo yang memulakan kerjaya muzik mereka sejak usia muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar lah? Apa khabar Izzat? Baik, alhamdulillah. Ya, inilah rupa ataupun wajah terbaru mereka pada pagi ini. Salah Izzat Lazim. Macam muda je lagi ni. Ya. Dan kalau kita remaja kan. Dan kalau kita ikutkan permulaan kerjaya mereka bermula daripada belas tahun. Macam Izzat 16 eh? Saya bermula pada usia 16 tahun. 16 tahun. Lan 14 plus maknanya baru habis sekolah rendah terus telah diangkat oleh Awi masa tu. Ya, untuk dijadikan artis di bawah rekod label bawah mereka. Dan kalau kita ikutkan lagu-lagu mereka ni, lagu-lagu anda semua ni memang saya selalu karaoke sebenarnya. Alhamdulillah. Memang itu adalah nyanyi sikit. Janganlah Cik Safi ada lagi kat sini. Segatlah. Kita mana pandai nyanyi, kita pandai menjerit. Tapi kita nak tahu sebenarnya secara khusus pada hari ini kita banyak pasal sembang pasal muzik, pasal vokal. Tapi ini pula tentang anak seni kan. Bagaimana perjalanan sebenarnya career? Boleh mula dengan Izzat. Legend. Okey. Kalau dikatakan perjalanan anak seni ni lah tak semuanya bermula dengan mudah. Kita pun banyak juga perkara yang kita lalui, fasa-fasa yang kita lalui. Macam saya bermula dengan usia yang ialah muda, 16 tahun. Jadi maknanya masa tu kita PMR. Habis PMR kat tempat macam tu barulah kita masuk kumpulan Exist. Jadi dalam jangka pada masa itu sebenarnya kita masih lagi dengan belajar kan, kita tahu usia kita masih muda. Jadi bila saya masuk dalam kumpulan Exist masa tu ada sedikit bagi saya ada sedikit gangguan jugalah dari segi pembelajaran time tu. Sebab saya nak tubuhkan perhatian kepada kerjaya saya sebagai seorang penyanyi sebab anggota Exist yang lain semuanya memang sepenuh masa memang itu kerjaya doang. Jadi bila saya masuk kumpulan Exist jadi saya harus maknanya berkorban, maknanya mengikut apa yang diinginkan oleh kumpulan Exist. Maknanya mereka memang 100% dalam bidang ni. Jadi terdasar pengorbanan yang dilakukan oleh mereka dan juga saya rasa untuk apa yang Exist ada sekarang ni saya rasa memang itu dah cukup berbaloi untuk mereka. Kalau ikutkan untuk Exist sekarang kita tengok semua muncul dengan ajarnya, dengan Ujang semua kumpulan antara pemuzik yang berbakat sekarang ni. Jadi mana permulaan mereka daripada usia yang sangat muda menampakkan hasil pada masa sekarang ni. Maknanya pengorbanan yang dilakukan untuk menjadi seorang anak seni itu tak sia-sia melalui dengan kerja keras dan juga semangat yang tinggi lah sebenarnya. Jadi macam mana dengan Lan pula? Saya kalau bukan sebab lagi awal ni. Awal tapi tahun lambat sikit lah. Tahun lambat sikit. Exist kot kan. Tapi sebab jangan samakan tahun umur. Kita kata macam memang perjalanan tu memang susah, mesti susah. So apa yang macam antara cabaran sebenarnya yang Lan pernah lalui kan? Kita orang tak ada platform yang macam sekarang. Ada YouTube, ada Facebook, Instagram dan sebagainya, laman sosial kan. Kita orang rasanya permulaan kita orang mungkin sejarahnya asal daripada keluarga. Mungkin keluarga yang minat bidang muzik, ada kumpulan muzik. So kami lebih terbuka dengan persembahan pentas kenduri kahwin. Ya, betul. Kahwin, hari jadi. Jadilah nyanyi selagu dua, lepas tu orang bagi RM5, RM10 kan. Kat situ dia punya struggle dia tidaklah terlalu orang cakap apa macam kita terlalu fokus on menyanyi dengan cara macam tu. Tapi benda tu membawa ke peringkat seterusnya. Maksudnya bila kita dah lebih menanam minat yang lebih mendalam, dapat support pula daripada family, benda tu menjadi lebih serius dan lebih serius. Dan alhamdulillah tingkatan 2 saya ditawarkan dalam kumpulan Crystal ketika itu bersama dengan Awi.
Tu pun setelah disaring. Disaring daripada peringkat family, nyanyi depan family Crystal masa tu. Sama ada lulus ke tidak Lan Solo Player masa tu kan. Lepas tu disaring lagi. Disaring kan. Disaring dengan Sifu Awi. Dibagikan dengan Sifu Awi. Masa tu bayangkan masa Awi tengah popular, Tragedi Oktober, Ratuku, Nilam Sari. Lagu Awi sebutir pun tak keluar masa audition tu. Nervous. Keluarlah lagu Exist, Slam, Spring masa tu. Macam tak support pula kan. Agak juga. Tapi lepas tu bila dah lulus melalui ujian dengan Abawi, lepas tu terus ke seterusnya peringkat recording bersama dengan Datuk M. Nasir. So bermakna masa nak masuk Crystal bukan Lan seorang lah? Bukan seorang. Ramai juga yang buat audition tu. Mungkin alhamdulillah rezeki banyak kepada saya. Sampai lulus ke peringkat recording tu alhamdulillah lah. Kan cuak juga kot M. Nasir kot lepas tu kan. Oi, dia tu bahaya tu. Dia bagi green light alhamdulillah. Terhasillah album pertama Semut dan Lebah Crystal pada ketika tu. Seragam hitam. Form 2. Form 2. Wow. 99 tu nak bezakan ataupun nak ketepikan antara pelajaran dan juga muzik. Macam mana? Susah. Sebenarnya secara jujur memang betul Memang ada sikit kegangan jugalah kita nak memberikan masa. Tapi yang kata apa ialah bagi saya lah, ini semua pendapat peribadi lah. Macam saya mungkin saya ada juga merasa sedikit terkilat juga. Sepatutnya saya rasa mungkin kalau saya belajar, saya rasa saya boleh jadi pergi doktor. Jadi doktor ataupun jadi peguam syariah. Mungkin lah peguam syariah tu. Tapi ialah kerana minat yang mendalam dan juga maknanya saya harus memilih masa tu. Antara saya nak tukar kerja saya sebagai seorang penyanyi bersama dengan Pulan Aziz ataupun meneruskan kerja saya maknanya dalam bidang pelajaran. Tapi saya korbankan maknanya masa saya rasa tak apalah. Maknanya saya dah melangkah masuk dalam bidang ni, jadi saya bekalkan semangat dan juga sokongan daripada orang tua, jadi saya teruskan dalam bidang nyanyian. Rezeki yang tertulis lah tu. Kita pun tak tahu. Alhamdulillah daripada dulu sampai sekarang alhamdulillah masih lagi boleh lagi relevan macam sekarang pun alhamdulillah macam sebut pasal yang sokongan kan. Sebenarnya memang dua-dua Lan dengan Izzat memang dapat sokongan daripada orang tua lah. Memang diorang support. Diorang memang tak ada macam apa ni kecil-kecil nak jadi nyanyi perhati je. Ada ke? Tak, diorang suka je. Hang ada selagi mana ada lubang api je. Janji benda ni menjadi senang cerita fokus lah. Kalau kita jadi sebab itulah sebab kerana benda itulah membuatkan kami bila walau bagaimanapun dugaan yang mendatang dalam kejayaan kami sepanjang selama ini kami terus cekal dan kekal memandangkan sokongan yang diberikan oleh keluarga, pengorbanan yang dilakukan oleh mereka. Jadi kami tak nak buat bidang ni macam bidang main-main. Mana kami serius dengan bidang fokus dengan kejayaan. Okey, nak cerita tentang orang yang berpengalaman macam daripada zaman 90-an sampai sekarang. So pelbagai cabaran dan yang anda semua kena tempuhkan. Macam sekarang ni, zaman sekarang dengan teknologi yang membangun ni, kalau kita punya minat contohnya dalam menyanyi ataupun dalam bermain muzik, adakah kita patut meneruskan minat itu ataupun kita lebih orang kata memilih kepada bla-bla education, akademik. Sebab sekarang ni kalau kita ikutkan akademik pun kadang-kadang tak diterapkan dalam kehidupan seharian kita. Pendapat otak-otai ni. Bagaimana dia kalau kita tengok contoh macam tadi Cikgu Syafi, maknanya kita tengok dalam bidang akademik pun ada sebenarnya bidang muzik. Jadi macam saya yang ada pengalaman ialah bila saya dengan Exist. Jadi bila dah ada anak ni kan, saya macam rasa kalau macam anak saya nak ikut jejak saya, kalau ikut saya lah keinginan saya, kalau boleh saya nak dia teruskan boleh ikut jejak saya, tapi kalau boleh biar dia belajar dululah. Berpelajaran. Kalau dia minat muzik, apa kata kalau dia masuk dalam jurusan yang kena mengena dengan muzik, kalau betul-betul dia minat dalam bidang muzik lah. Tapi kita tak tahu, kadang-kadang kita anak macam kita dulu pun mungkin mak bapak kita nak kita menjadi, tapi kita jadi macam kita tak tahu. Tapi harapan kita sebagai ibu bapa kita nak macam tu lah sebenarnya. Kalau anak-anak saya tempuh kepada education dulu, pelajaran dulu. Lepas tu kalau dia nak menyanyi ke, itu semua terpulang pada dia. Pengalaman saya lah. Tak nak jadikan. Macam kita sendiri pun kita pun tak suka dipaksa dan buat sesuatu dalam keterpaksaan. Tapi kadang-kadang tak memaksa tak menjadi juga. Betul. Kadang-kadang benda-benda macam itu kita kena baca juga kan. Tapi benda macam itulah memang sangat-sangat memerlukan sokongan sebenarnya. Sokongan, dorongan kedua ibu bapa untuk peringkat awal itulah. Untuk membawa kita ke arah yang lebih baik lah sebenarnya. Tak kisahlah kau jadi nyanyi ke, jadi doktor ke, jadi polis ke, apa semua janji senang cerita sebagai ibu bapa mesti nak jadi anak dia sebagai anak yang berguna lah. Betul. Yang baik lah kan. Kalau langkah kita pun kita nak jadikan, kadang biarlah dia tak lalui apa yang kita lalui susah-susah banyak yang senang kan. Kita bapak-bapak juga. Anak budak apa-apa. Bapak-bapak ya. Okeylah, kalau nak cerita daripada segi bermulanya karier daripada usia muda, macam mana Lan dengan Izzat nak
handle pressure yang ada. Sebab mental state mengikut umur kanak-kanak belasan tahun tu lebih fragile daripada kita yang sekarang ni, yang mungkin sekarang handle senang je kan. Masa itu macam mana? Kalau ikutkan di usia muda tu tak mustahil kita tak tersilap langkah. Ada je kadang-kadang kan. Cuma bergantung pada situasi, bergantung pada keadaan kita lah yang apa orang cakap, pandai-pandai kau handle benda ni kan. Tapi tu macam saya cakap lah, dorongan tu sangat penting sebenarnya. Kalau kita terlepas daripada pengawasan yang sepatutnya pada usia tersebut, kemungkinan kita akan terjerumus ke suatu jalan yang kurang baik lah. Kan? Itu rasa pengalaman saya, betul. Saya akui memang benda ni ialah dalam ikut peredaran hidup kita. Bila zaman, ada zaman mana kita ni kadang-kadang kita pun sebagai manusia biasa kita akui melakukan kesilapan. Salah apa? Okey, jadi macam saya pernah juga melalui zaman mana saya rasa ada perkara-perkara yang tak sepatutnya. Jadi sebagai seorang anak seni, saya rasa kemungkinan saya boleh jadikan juga kisah-kisah saya sebagai satu inspirasi untuk mereka di luar sana yang mana yang minat dalam bidang ni, suka kerja dalam bidang ni. Maknanya bukan satu perkara yang mudah. Banyak perkara yang perlu kita lalui, kita harus ada jati diri. Dan yang penting macam Lan cakap, sokongan daripada keluarga itu sebenarnya yang paling penting. Bila ada sokongan, bila ada apa-apa pun, kalau sokongan keluarga itu penting, kita kembali kepada keluarga dan basic kita, insya-Allah. Insya-Allah. Jadi terima kasih kepada Lan dan juga Izzat kerana mengkongsikan pengalaman mereka dan juga nasihat-nasihat yang berguna kepada anda di luar sana yang ingin meneruskan impian ataupun niat anda dalam menceburi apa saja bidang yang anda inginkan. Bukan saja dalam muzik, anything. Kita akan dengarkan sikit persembahan daripada Izzat. Tapi sebelum itu kita ada satu trivia kepada anda semua yang berada di rumah. Dia bukan trivia, dia adalah satu macam pertandingan. Liners lah. Kita nak bacakan yang daripada UDA Holdings Berhad membuka tirai sambutan Jubli Emas dengan menganjurkan pertandingan mencipta logo ulang tahun UDA ke-50. Penyertaan dibuka kepada seluruh rakyat Malaysia berumur 18 tahun ke atas dan pertandingan bermula 10 Oktober hingga 31 Oktober 2020. Jadi siapa yang nak tahu boleh ke Facebook UDA Holdings dan IG UDA Official untuk maklumat lanjut. Okey guys, ini peluang untuk korang dapat rezeki masuklah pertandingan ini. Jom sekarang ni kita nak dengarkan persembahan daripada Izzat Lazim dengan lagu terbaru Leka. Bagaikan air curahan dunia, lemaskan diri tanpa ku sadari, tak ku hargai segala yang diberi. Leka terlena terbuai mimpi indah. Saat ku terjaga